Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Wal jami'il anbiya wal ulama wasyuhada was salihin fil bar wal bahri ajma'in. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina. Wa ila asatidatina wal talamidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sya'ulillah lana wa lahum. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina maulana Muhammadin al-Mustafa ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibalu sabbihna wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rabba Musa wa Harun wa Ya Rabba Ibrahim wa Ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Allahumma rizqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla wal hifza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat, hadirin hadirat ahli jemaah dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah karunia, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, memberi kesempatan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di alam dunia ini dalam keadaan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita, bekalkan kepada kita segala-gala nikmat untuk memudahkan segala urusan kita. Dan sebahagian daripada manusia dengan nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia, Allah Ta'ala anugerahkan harta, Allah beri kepada dia kesihatan, Allah Ta'ala bagi kepada dia kelapangan masa. Jadi sebahagian daripada manusia mengguna nikmat-nikmat tadi untuk menjunjung, untuk mentaati perintah-perintah Allah. Maka dengan ketaatan dia, Allah Ta'ala anugerahkan nikmat yang berkekalan pula. Nikmat yang sebenar-benar iaitulah Allah Ta'ala anugerahkan dia syurga yang penuh dengan nikmat. Dan sebahagian daripada hamba-hamba Allah yang mana dengan nikmat yang sama, nikmat kesihatan, masa lapang, sihat tubuh badan, tapi digunakan nikmat tadi untuk derhaka kepada Allah dengan melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, wal-iyazabillah. Maka dengan sebab perbuatan dia itu, Allah Ta'ala campak masuk dalam azab siksaannya. Kerana apa? Itulah balasan yang setimpal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa di dalam pimpinan, di dalam panduan, mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala dalam segala apa saja perbuatan yang kita lakukan, insya-Allah. Sambungan daripada kitab Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Syekh Al-Alim Al-Allamah Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi kita lihat beberapa hadis yang boleh kita jadikan panduan dan kita jadikan amalan dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa bi sanadil muttasil ila al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala annahu qala. Jadi hadis yang ke-683. Kata dia, Al-Hasan bin Arabi' menceritakan kepada kami, ia berkata, Abul Ahwash menceritakan kepada kami dari Al-A'mashi, dari Abu Sufyan dan Yazid, an Anasin qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqul, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi satu doa. Maknanya hadis ni berbentuk doa, yang mana kata dia daripada Anas, ia berkata, daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi, malah dia sebagai seorang khadim, orang berkhidmat lama dengan Nabi. Keberkatan yang banyak Allah Ta'ala bagi kepada Anas pada sudut anak pinak, zuriat dan juga umur dia. Itu yang terbesar. Umur dia menjangkau 100 tahun. Anas bin Malik. Anak dia pun ramai. Kemudian harta dia pun banyak. Anas bin Malik berkat daripada dia berkhidmat kepada Nabi SAW. Itu kita hari ini kita nak dapat satu-satu keberkatan, kadang-kadang kita menompang dengan kelebihan seseorang. Pasal Allah Ta'ala berkat ni banyak pihak berkat. Jadi langit bumi pun ada keberkatan dia. Barakatim minas sama'i wal ard. Orang tua pun dia ada keberkatan dia. Maknanya keberkatan daripada pihak orang tua. Tu maka Nabi suruh makanlah dengan orang tua. Kamu makanlah, duduklah makan bersama-sama orang tua, kerana pada mereka ada keberkatan. Nampak tak? Jadi begitu juga dengan orang-orang yang mempunyai kelebihan, umpamanya ada ilmu, alim ulama, mereka ada keberkatan. Jadi kita mendampingi mereka, kita bersahbah, berkawan, berteman dengan mereka, mudah-mudahan sampailah keberkatan dalam kehidupan kita. Kalau keberkatan, kalau pada kehidupan kita nampak biasa-biasa saja, Allah Ta'ala akan salurkan keberkatan itu sampai kepada anak cucu kita. Nampak tak? Dengan sebab kita mendampingkan diri, dengan sebab kita berkhidmat kepada alim ulama, anak-anak kita Allah Ta'ala jadikan alim ulama juga, ada juga begitu. Nampak tak? Kadang-kadang Allah tak bagi direct kepada kita yang berkhidmat, tapi kepada zuriat kita. Tu tengok. Qala. Jadi Anas bin Malik berkata, Nabi SAW sering mengucapkan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku kepada agamamu. Jadi maknanya Nabi doa mengenai hati. Dan kita meyakini yang menguasai hati kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada zat yang lain yang boleh mengawal, yang boleh kontrol, yang boleh mengatur perjalanan hati kita. Tu maka ada sifat mahmudah, sifat mazmumah. Sifat-sifat kemuliaan dan sifat-sifat kekejian, sifat yang dipuji dan dikeji. Jadi sifat ni kita usaha untuk tazkiyatul qalbi, kita menyuci, membersihkan hati kita, tapi yang menguasai Allah. Kita duk belajar sabar. Belajar, duk mendengar, tapi kita tak boleh kontrol lagi, sifat sabar tu tak datang lagi, masih lagi dengan sifat marah. Sedangkan mengampunkan dosa saudara kita ataupun kesalahan saudara kita itu adalah satu perkara yang besar. Nampak? Man ghafara, afa wa ghafara, dia memaafkan, dia mengampunkan dosa-dosa kesalahan, fa ajruhu 'ala Allah.
maka ganjaran dia serah kepada Allah. Memaafkan saudara lah. Takkan kita maafkan Allah Ta'ala bila Allah buat salah dengan kita. Nampak tak? Maknanya nisbah kita sama manusia ni kadang-kadang ada perselisihan, kadang-kadang ada persengketaan, salah faham. Jadi kita maafkan dia. Allahu Akbar. Tu sifat yang besar tu. Memaafkan biarlah. Dia dah buat silap. Kita ihtimal, kita takwilkan sebab apa dia buat salah pada kita. Jadi kita terbuka, hati terbuka. Selagi mana ada ruang untuk kita memaafkan dia, kita maafkan. Kerana ganjaran yang besar dengan kamu maafkan, tidak pada agama tak jadi rugi. Kan? Dia kata kita macam-macam. Dia buat naya pada kita. Pada sudut agama tak rugi. Malah siapa yang mendapat ujian daripada Allah, sakit pun Allah Ta'ala ampun dosa, kena duri. Kena duri. Maknanya nisbah, orang panggil musibah yang qalilah, sedikit. Satu ujian yang kecil je. Apalagi kalau besar ujian ke. Allahu Akbar. Mana selagi boleh kita maaf, kita maafkan. Kalau kita nak bertindak boleh, tak ada masalah. Nak bertindak kita ambil balasan pun boleh, hak kita, tapi kita memaafkan. Fa ajruhu 'inallah, maka ganjarannya serah kepada Allah. Itu dia. Maknanya hati kita ni nak sabar, nak syukur, syukur. Sekali-sekali mari datang sifat kufur, mensyukuri dan mengkufuri nikmat Allah. Ada juga dia salah guna. Na'udzubillah. Jadi kalau begitu, bila mana hati kita ni Allah Ta'ala yang kawal, maka Nabi sendiri sering mengucapkan doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa ringkas dan sebahagian kita pun dah hafaz, bahagiannya sudah amal. Cuma kita maknanya doa ini doa daripada Nabi. Ya Allah, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkan ataupun teguhkan akan hati aku, ala dinika, di atas agamamu ya Allah. Jadi yang kita minta ni ketetapan, tatsbit. Kita minta ketetapan di atas berpegang dengan agama Allah. Kerana apa? Musim-musim akhir zaman sekarang ni agama yang begitu lemah. Agama yang lemah, yang tidak kukuh, tidak utuh. Daripada orang Islam sendiri, keyakinan mereka dengan agama Islam ni begitu goyang, lemah. Nampak tak? Itu berlaku mudah keluar agama, murtad, main-main mempersendakan agama, na'udzubillah. Sedangkan golongan yang mempersendakan agama ni golongan kufar Mekah. Golongan tu kaum-kaum terdahulu, kaum Fir'aun. Mereka ni mempersendakan nabi-nabi mereka. Kalau datang selain pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi dulu, dia tak beriman, tak mau beriman. Ni keadaan kaum-kaum terdahulu. Dia tak heran. Tu bayangkan, maknanya dia main-main pada agama. Sampailah kalau dia kata, ya, bila kaum Fir'aun minta Allah Ta'ala suruh minta, Nabi Musa minta lepaskan azab, Nabi Musa minta sungguh, tolong mereka. Dan keadaan mereka ni buat zalim, buat nanya pada Nabi-Nabi Rasul ni, minta tolong. Nabi Musa tolong lagi, doa, Rabbana kshif 'annal azaba inna muqinun. Wahai Tuhan kami, Rabbana kshif 'anna, makna irfa' 'anna, ya Allah, Engkau angkatlah daripada kami, Engkau lepaskanlah daripada kami akan azab seksa tu. Inna muqinun, sungguhnya kami yakin dah, kami orang-orang nak yakin dah, Kau angkat azab pada kami. Akhir sekali Allah Ta'ala sungguh, Allah Ta'ala perkenankan, ya Allah Ta'ala angkat azab. Allah Ta'ala jawab, Rabbana bila mereka doa, Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna muqinun inna kashiful 'adzabi qalila innakum 'aidun.
Inna kasyiful azab, sesungguhnya kami, Allah jawab, sesungguhnya kami kasyiful azab, kamilah mana? Kamilah yang mengangkatkan azab seksa itu. Kami angkat, lepaskan. Tapi apa jadi? Innakum aidun, sesungguhnya kamu sekalian kamu ialah aiduna, orang-orang yang kembali. Kamu tetap kembali ilal kufrikum, kepada kekufuran kamu. Tu keadaan. Jadi maknanya tipu daya dia kepada Nabi, kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terus bagi azab seksa pada mereka. Allahu Akbar. Jadi hari ini agama yang ada pada kita ni, kita nak pegang sungguh dengan agama dari sudut akidah, dari sudut ibadah, dari sudut muamalah, akhlakiyah, segala bentuk segi agama ini kita minta Allah Ta'ala teguhkan. Kita tak mampu. Kita nak berpegang dengan agama pun tengok suasana. Suasana duduk sekitar orang Islam, jiran-jiran kita orang-orang Islam, suasana kita pun stabil sikit. Tapi kalau kita duduk campur gaul dengan orang-orang yang lalai, habis dunia yang sentiasa menipu daya manusia. Sifat dunia ni tipu daya dah. Memang dunia ni sifatnya mata'ul ghurur. Kesenangan dan tipu daya, itu sifat dia, perangai dia, peranan dia. Maka ada orang berjaya, ada yang gagal, ada yang tewas. Jadi kalau begitu, untuk menyelamatkan kehidupan hati kita ni, kita mohon kepada Allah tetap. Mulailah doa ni kita amalkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Sambungan dia wa 'ala ta'atik, dan di atas ketaatan kau. Makna tetapkan aku di atas agamamu dan di atas ketaatan. Kekal dengan Islam dan sibuk dengan amal taat. Elok kita baca lepas-lepas sembahyang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Jadi setengah doa ni amalannya iaitu pada tasyahud akhir. Tasyahud akhir sebelum daripada salam. Sebelum daripada salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh juga. Makna doa tadi amal sebelum salam, lepas tahiyat tu. Kekal, maknanya berterusan kita doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Tu. Yang pentingnya tetap agama ni. Tak, dunia ni begitulah keadaan dia. Stabil tak stabil, ada tak ada bab dunia ni. Tapi agama tidak. Kita nak kena pastikan agama sentiasa bersama kita. Jangan satu detik pun kita terlepas daripada agama. Sebab Allah Ta'ala, ingatan kita sentiasa bersama Allah Ta'ala. Dipanggil orang yang syuhud. Ahlullah ni, nama tak? Ahlullah, orang-orang yang hampir dengan Allah, bukan setakat mengenal Allah melalui ilmu, tidak. Bukan setakat mengenal Allah melalui ilmu, didasari atas jalan ilmu saja dengan sifat-sifat Allah yang dia pelajari. Tapi dia mengenal Allah sampai merasai kewujudan Allah. Ada rasa. Dia rasa dah Allah Ta'ala ni yang wujud, Allah Ta'ala yang sedia kala dia ada. Kemudian dia sifat sama, basar, kalam. Dia hadirkan sifat-sifat tu sehinggalah dia merasai kewujudan Allah. Rasa ada Allah Ta'ala. Maka takut dalam keadaan perbuatan harian dia, dalam keadaan dia takut kepada Allah, karena menyedari Tuhan yang Maha Agung itu. Allahu Akbar. Maka mulut dia terkumat kamit Allah. Allah, 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 Allah. Jadi mulut dia keluar hanyalah ucapan-ucapan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz-lafaz yang membawa kepada ingatan kepada Allah. Mana? Orang yang sudah syuhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyaksian dia. Jadi kita pakat minta Allah Ta'ala tetapkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinika wa 'ala ta'atik.
Doa. Cuba sama-sama ikut. Doa tadi sama-sama ikut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tu Allah, hebat doa ni. Minta tetap agama ni dalam keadaan huru-hara ke, kacau bilau ke, kita maintain dengan agama. Steady. Tambah-tambah akhir zaman turun Dajjal. Turun Dajjal jangan kata apalah, 70,000 ulama-ulama pun terpesong jadi pak turut dengan Dajjal. Ulama. Tahu kelas apa ulama sampai boleh ikut Dajjal. Cuba bayang orang awam yang agama dia lemah. Nampak tak kukuh. Tu maka di dunia ni sihat segar kita ni jangan tinggal amalan surah Kahfi. 10 ayat awal, 10 ayat akhir tu. 10 ayat awal akhir tu jadi wirid hari-hari. Tak tahu bila mana datang Dajjal ni kita tak tahu. Tapi kita bersedia. Datang Dajjal kita bersedia dengan sudut amalan kita, bukan baru nak cari pelindung. Tak, dia amalan ni jadikan stabil kita, kekuatan kita. Allahu Akbar. Qala wa bihi annahu qala. Jadi kata dia, Musa menceritakan kepada kami, ia berkata, Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, ista'dana rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala bi'sa akhul 'ashirah falamma dakhala in basata ilaihi faqultu lahu faqala innallaha la yuhibbul fahisha wal mutafahisha. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, seorang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk. Minta izin kepada Nabi. Nak masuk, nak berjumpa Nabi, minta izin. Lalu beliau bersabda, ini adalah seburuk-buruk saudara suku, kata dia. Jadi kita ni sentiasa dalam sifat meminta izin. Nak pergi rumah kawan kita, apa lagi nak masuk rumah kawan kita, sentiasa dalam keadaan minta izin, istizan. Kadang-kadang perkara tak perlu minta izin. Tak perlu minta izin, tapi sebagai mera'i, menghormati dia, kita minta izin. Nampak tak? Nak lalu belakang orang, kita nak lalu belakang saudara kita, kena minta izin. Memang kita nak lalu. Nampak tak? Tapi sebagai adab tata susila, minta izin, tumpang lalu. Padahal bukan jalan dia pun. Nampak tak? Itu jadi orang panggil budaya ketimuran. Tak, dalam majlis, bila duduk dalam majlis, jadi nampak sempit sikit, tapi boleh lalu, tak ada masalah. Nampak tak? Cuma adab kita. Untuk tu duduk aja, tumpang lalu, minta izin, ataupun lalu di hadapan. Ada tetamu datang di rumah kita, kita duduk simpuh, duduk bersila, kita nak keluar, minta tumpang lalu. Nampak tak? Pada rumah kita dia tetamu kita. Dia tetamu kita, ikut kita lah, nak lalu depan dia ke, kona belakang ke, tawaf depan dia ke. Nampak tak? Tapi maknanya sebagai menghormati tetamu, minta izin, tumpang lalu. Allahu Akbar. Tu kita doa ajar dah. Tu tak dan jumpa kitab. Tak dan jumpa kitab, tapi mana amal tu telah diajar, dididik. Tu tengoklah sekarang ni, zaman sekarang ni. Anak-anak sekarang ni ada kata amalan dia macam tu. Orang dulu sungguh. Tak? Dia malu, segan. Sekarang ni hilang macam tu. Pakai pintas macam tu je. Ikut dan dia lorat apa semua, memang dia nak keluar lorat dah. Lalu gitu ya. Tak ada nak tegur, beri salam ke apa. Allahu Akbar. Ni kena ajar, didik. Adab. Al-adabu fauqul ilmi. Adab itu mengatasi ilmu. Maknanya orang tilik pada adab kita, perangai kita, akhlak kita. Dan akhlak yang mulia inilah akan meninggikan darjat manusia sehingga dia masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Tengok. Allahu Akbar. Jadi dia kata,
seseorang meminta izin kepada Nabi untuk masuk lalu beliau bersabda ia adalah seburuk-buruk saudara. Nabi kata dia tu bi'sa akhul ashirah, seburuk-buruk saudara suku, dia kata. Setelah orang itu masuk, beliau menyambutnya dengan hangat. Jadi masuk juga dia. Dia minta izin kepada Nabi. Nabi kata seburuk-buruk saudara. Kemudian dia masuk jumpa Nabi, beliau menyambutnya dengan hangat. Lalu aku mengatakan kepada beliau, Aisyah kata, aku kata kepada beliau apa yang beliau tadi ucapkan. Maka beliau bersabda, sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat keji dan mengucapkan kekejian. Penjelasan kata bi'sa akhul ashirah adalah qabilah. Yang dimaksud akhul ashirah adalah salah seorang dari qabilah tersebut. Maksud ucapan beliau bahawa orang tersebut memiliki perbuatan jiwa yang buruk. Jadi asalnya memang perangai hodoh. Perangai laki-laki itu perangai buruk dalam keadaan dia nak jumpa Nabi. Jadi kalau begitu pengajaran hadis dibolehkan menyebut pelaku kerosakan dan orang-orang yang mempunyai aib dengan sifat yang ia miliki. Zuhir kan. Dia tu memang perangai buruk, kita pun kata seburuk-buruk budak. Jadi memang perangai buruk, hodoh sungguh. Jadi zuhir di sini kata ulamanya dibolehkan menyebut pelaku kerosakan orang yang mempunyai aib dengan sifat yang ia miliki. Oleh kerana itu Imam Al-Bukhari mengatakan bab ghibah yang dibolehkan bagi pelaku kerosakan dan orang-orang yang mempunyai. Jadi ghibah-ghibah ni asal mengumpat. Asal mengumpat ni besar kesalahan mengumpat ni, makan daging saudara. Mengumpat. Tapi maknanya ada juga mengumpat yang dibenar. 6 perkara itulah. 6 golongan mengumpat yang dibenarkan dalam perbicaraan. Terpaksalah kita jadi saksi, terpaksa bongkar rahsia. Nampak tak? Kesalahan-kesalahan kerana kita jadi saksi, apa kesalahan ni kita kena nyatakan. Nak memperdamaikan orang yang bersengketa, boleh kita mana? Tipu. Nampak tak? Itu makna antara bentuk-bentuk yang dibenarkan, tipu daya, mengumpat yang dibenarkan, yang boleh diamalkan. Itu tak apalah kebenaran syarak. Termasuklah kata di sini, kata Imam Ghazali, kata Imam Bukhari, dia masukkan kebenaran mengumpat apabila jelas dia tu pelaku kerosakan, orang yang sentiasa buat kerosakan dan orang yang mempunyai aib, mana boleh kita menyatakan sifat dia tu boleh dibenarkan. Ucapan Nabi SAW terhadap umatnya dengan beberapa istilah yang dianggap kurang sedap didengar. Sampai Nabi sendiri kata, orang yang keji. Seburuk-buruk saudara, orang yang keji. Jadi kalau itu ucapan Nabi ni, Nabi ni boleh nak sebut elok-elok. Dalam beberapa istilah yang dianggap kurang sedap didengar serta beliau mempergunakannya untuk menunjuki dan menyadarkannya kepada mereka tidak termasuk ghibah. Ini nak ajar kepada kita, perbuatan begini menyatakan keburukan dia tu tak termasuk ghibah. Pasal sungguh hakikat dia buat sungguh perkara tersebut. Tapi balik kita maknanya terpulang kepada kita lah, kita nak menyatakan atau tidak, kita nak menyatakan keburukan dia atau tidak, kita nak sembunyikan, itu balik kita. Pada syaraknya dibenarkan. Nampak tak? Dan sungguh setengah tu yang perangai keji, perangai hodoh. Allahu Akbar. Dan mana ucapan Nabi itu tak sedap didengar sehingga ditegur oleh Aisyah. Apa yang Nabi ucap tadi? Apa yang Nabi ucapkan? Maka Nabi jawab, sungguhnya Allah tidak menyukai orang buat keji dan mengucapkan kekejian. Kerana beliau semata-mata jadi kata dia, istilah yang dianggap kurang sedap didengar serta beliau menggunakannya untuk menunjuki dan menyandarkannya kepada mereka yang tidak termasuk ghibah. Kerana beliau semata-mata menjuluki mereka dengan sifat yang mereka miliki sebagai kebiasaan dan perbuatan buruk agar manusia dapat menjaga diri dan terhindar dari keburukan mereka. Itu sebab dia. Maknanya kalau ada satu orang yang perangai jahat,
suka mencuri, meragut, nampak tak? Menganiaya saudara dia, maka kita menyatakan perangai ni supaya orang lain terselamat. Dia terpaksa mengumpat lah. Kamu jangan kawan dengan si Fulan, kamu jangan dekati si Fulan, dia tu kuat mencuri tu. Itu keadaan dia. Kita kata kamu tuduh dia mencuri, tak, ni memang dia kenali sebagai seorang pencuri tegar. Nampak tak? Siapa bersahabat dengan dia, siapa bertaulan dengan dia, adalah nanti jadi mangsa dia lah. Jadi kita menyatakan kejahatan dia tu supaya orang lain beringat. Nampak tak? Tu dibenarkan. Dan kita kata begitu, kata kejahatan dia tu jatuh mengumpat. Tapi mengumpat ribah yang dibenar, kata Imam Bukhari. Dimasukkan tajuk yang dibenarkan. Dan perbuatan buruk agar manusia dapat menjaga diri terhindar dari keburukan mereka. Setiap orang yang mengetahui keburukan seorang, maka ia wajib menasihati dan memperingatkan orang lain. Kita nak kena tipu ni bila-bila masa je kena tipu. Nampak tak? Nak kena tipu ni orang tak kira. Orang nak menipu ni dia tak kira mangsa dia siapa, tak kira bila masa, cara penipuan, jangan kira. Dah penyakit dia begitu. Suka menipu daya manusia ni. Allahu Akbar. Jadi kalau begitu kita kata, bila dia penipu, maka kita nyata tu penipu tu, jangan dekat, jangan kawan. Tak apa, nak menyelamatkan orang lain. Allahu Akbar. Scammer. Sekarang ni musim scammer. Sana sini scammer, tipu daya. Tipu banyak nak duit je dah. Tipunya banyak nak duit. Tambah tahu kita ada harta sikit, siap lah. Cek peluang. Allahu Akbar. Jadi Kota Baru, sekali di Kota Baru, kita lepas kuliah muslimat, minta tolong sembahyang hajat ke apa ni, satu makcik tu kena tipu lah. Dia pergi supermarket, dia pergi mall, kena pukau, dia kata. Kena pukau, datang lelaki sembang-sembang nak suruh keluarkan duit. Keluar sungguh. Hampir 4,000 dia kata, keluar bagi. Bagi begitu je. Apa tak sedar apa-apa. Supaya tak sedar begitulah. Hilang ingatan ke macam mana, lepas tu minta macam mana sembahyang hajat doa. Jadi kata dia pulang balik, masya-Allah. Pulang balik. Tu nak tunjuk kata masalah. Orang nak tipu daya, nak pukau ke, nak silau ke, ikutlah. Jalan dia nak tipu daya manusia ni. Allahu Akbar. Sekarang ni viral. Bomoh dukun tipu dah. Tengok. Nampak tak? Semua telah dibongkar oleh pesulap merah. Tengok. Pesulap merah dah bongkar satu persatu. Lama dah buat perangai rupanya. Lama dah buat perangai, mana boleh sampai pungut, boleh himpun harta dengan jalan menipu. Orang pakat percaya. Tu buah nyo, buah kelapa boleh keluar jadi darah. Allahu Akbar. Jadi pandai juga dia supaya silap mata, tapi mangsa dia orang yang sakit. Dia buat silap mata. Tengok. Dah sampai satu masa ni dah sepandai-pandai tupai melompat, jatuh. Allahu Akbar. Yang kita sedihnya, duka cita kalaulah dia bertopengkan agama. Nampak tak? Dia panggil menunggang agama. Tu lagi Allahu Akbar. Duka citalah kita. Nampak tak? Kesempatan. Dan orang percaya kepada ahli agama ni. Ahli agama ni orang percaya sangat lah. Orang nak harap amanah apa semua. Tapi dia mengambil kesempatan di situ. Na'udzubillah. Pasal apa? Kelemahan iman ni. Kelemahan iman. Ahli agama kena jaga. Takwa, kena warak. Nampak tak? Allahu Akbar. Jaga agama tu. Kalau ahli agama pun tak jaga, habis. Tu maka orang berilmu kena beramal. Orang berilmu dia nombor satu kena beramal. Bila dia beramal, maka orang lain boleh ikut, boleh tumpang dia. Kalau dah ahli ilmu pun tak beramal, ilmu menggunung, dah sijil penuh dinding, kitab keliling pinggang dah,
tapi amalan tak ada, nauzubillah. Jadi orang awam, orang kampung nak buat amal apa, tengok tengok ahli ilmu pun malas buat ibadat, nauzubillah. Tu dah, kita kena banyak buat ibadat tu nak jaga agama ni. Agama dah ada dah, jadi nak maintain tu dengan amalan-amalan tu ya, jadi pengikat kita dengan ilmu tadi. Ingat, makna amalan-amalan yang kita buat ni semua tempat-tempat akan menjadi saksi, malah mereka akan tangisi kematian kita. Tangisi dalam Quran sebut mana? Bila kita, maknanya kalau orang beriman, orang kafir mati, fama bakat alaihimus sama wal ard, fama bakat alaihimus sama wal ard, tidak menangis atas mereka itu, orang kaum yang mujrimun, orang-orang yang berdosa ni, kaum Firaun. Fama bakat alaihimus sama wal ard, tidak menangis atas mereka itu, kematian mereka itu, oleh langit dan bumi. Langit tak menangis, bumi pun tak saya menangis, malah suka suruh mati dah kamu. Nampak tak? Mereka gembira, mereka ni buat kerosakan, maknanya menghina, mereka mengkeji nabi-nabi rasul, mereka engkarkan Allah. Senang, mati selesai. Tapi bi khilafil mu'minin, bi khilafil mu'min bakat alaihim. Dalam tafsir jalan lain dia kata, bersalahan dengan orang beriman apa dia? Baka alaihim musallahum, menangis atas mereka itu dengan sebab kematian mereka itu, menangis atas mereka itu oleh musallahum wa mus'aduhum, mana? Wa mus'adu amalihim, menangis di atas kematian mereka itu oleh apa dia? Musallahum. Apa dia musalla? Musalla apa dia? Musalla. Musalla apa dia? Yang kita kata musalla apa dia musalla? Musalla bahasa Arab. Bahasa Arab biasa guna musalla. Madrasah, masjid. Apa dia musalla? Biasa tengok tak? Saya buat musalla. Jadi orang buat apa tu? Kalau musalla tu orang buat apa situ tu? Solat, mana musalla, tempat sembahyang. Nampak tak? Isi makan tu. Shalla yusalli salatan musalli musalla. La tusalli. Salatan. Isi makan orang panggil. Nama bagi tempat. Shalla yusalli salatan fahuwa musalli, orang yang sembahyang musalli. Wa dzaka musalla, disemayangkan, yusalla, disemayangkan, musalla, tempat sembahyang. Jadi kalau itu musalla, akan menangis kematian orang beriman ni oleh tempat-tempat sembahyang mereka itu. Tetap saya jalan. Maknanya kalau kita sembahyang, mana tempat, kalau kita mati, kita orang beriman, beramal, tempat sembahyang kita akan menangis. Tapi tak nampaklah macam mana menangis. Nampak tak? Mati si Fulan, arwah dah, mayat duduk atas rumah lagi. Mana di biasa sembahyang, tengok tu bilik tu, biasa sembahyang penjuru tu lah, ruang tu, sudut tu, tengok basah dah. Basah dah, air mata ke apa ni? Maknanya tempat sembahyang dia menangis sungguh. Tu hakikat menangis. Tapi dalam ulama kata menangis tu wallahu a'lam macam mana bunyi menangis. Takut menangis sungguh lagi bunyi duk teresak-esak. Sudah. Pasal ulama kata menangis tempat sembahyang dia. Cumanya benda tu jenis tak bernyawa, tapi menangis secara hakiki ke, secara majazi ke, kinayah ke, tetap kita kena ingat mana tempat sembahyang dia akan menangis. Allahu Akbar. Tapi kalau betul-betul zahir, tu wali sungguh lah. Memang kuat sembahyang satu hari 100 rakaat, rawatibnya dengan sembahyang sunat, duhanya dengan tahajudnya, mewah. Dia ni mewah bab sembahyang, Masya Allah. Semua sembahyang dia buat, taubat hari-hari, hajat tiap-tiap hari, awabin tak tinggal.
Sembahyang pula banyak tempat, biar banyak tempat. Kejap bilik, bilik dia pun dia sembahyang, pergi bilik mak dia pun dia sembahyang, habis bilik dia sembahyang. Dah. Tapi minta izin lah, kalau dah ada bilik masing-masing minta izin nak jadi saksi. Pergi rumah orang pun tak apa dah, sembahyang sunat fardu, pergi masjid. Tengok jadi musallahum wa mus'aduhum, dan juga tempat naik amalihim, tempat naik amal dia akan menangis. Kita buat amal sini amal ni saluran dia, tempat naik amal kita, maka dia pun akan menangis. Maknanya amalan kita naik ke langit, maka langit pun menangis juga. Tu tengok kita buat amal sungguh-sungguh. Buat amal lah. Tu tengok mendung, si Pulan meninggal, orang lama sekian meninggal. Dah, biasa kita dengar Tok Guru meninggal setengah, mendung. Setengah tu sampai hujan renyah-renyah tu. Pasal orang lama kata iaitu bumi menangis tempat sembahyang, dan langit tempat naik amal menangis. Allahu Akbar. Mereka tangisi pemergian kita, seorang ahlullah, seorang waliullah, seorang kekasih Allah. Tak ada dah. Kalau tidak amal duk sampai amal. Sekarang tak ada dah. Bila dia tak ada, terputus amal. Allahu Akbar. Jadi kalau begitu kata dia, setiap orang mengetahui keburukan seorang, maka ia wajib menasihati dan memperingatkan orang lain agar tidak terpedaya oleh orang tersebut. Adapun pengakuan bahawa hal itu hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini adalah pengakuan yang tidak dilandasi dalil. Kalau dikatakan pengakuan bahawa hal itu hanya boleh dilakukan pada Nabi, yang boleh kata keji itu Nabi saja. Nabi kata tu, satu orang yang keji tu, seorang saudara yang buruk. Nabi kata begitu, seburuk-buruk saudara. Nabi tuju pada satu orang, itu khususiah bagi Nabi dah. Maknanya secara umumnya kita pun boleh kata kalau dia jahat, memang kita kata jahat sungguh. Faedah apa? Faedah nak menyelamatkan ummah. Bukan saja-saja seronok kita nak seronok kita nak mengata orang, tidak. Tapi atas dasar nak menyelamatkan orang, jangan kawan dengan dia, jangan dekat, jangan hampiri dia. Itu faedah dia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tu. Dalam kehidupan kita ni begitulah, kadang-kadang kita buat baik pun orang benci, buat jahat lagi dah. Nampak tak? Tapi kalau kita atas kebenaran, orang nak kacau kita, nak kata, biarlah. Tak, orang kafir duk kata orang mukmin. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila lalu orang-orang beriman, mereka ketawa, bersenda. Wa idza marru bihim yataghamazun. Bila mukmin lalu je orang kafir, duk kata ni lah orang sesat apa semua. Tapi ingat, bila dia kata begitu, dia balik jumpa ahli. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Bila dia berpaling, dia balik jumpa ahli dia. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Seronok bergurau elok dengan ahli keluarga dia, anak isteri bergurau. Tapi bila dengan orang mukmin, duk mengata keji tu, sesat, menyesatkan, karut. Ingat ni, tapi akhirat esok Allah Taala bayar. Allah Taala bala apa? Apa ni? Alladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Apa ni? Akhirat esok, nama tak? Fal yaumal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Maknanya sebahagian daripada balasan yang Allah Taala ajar apabila tindakan mereka di dunia dulu, mereka mengata, mengkeji pada orang beriman. Esok di akhirat esok, mana orang-orang mukmin duduk atas dipan-dipan, atas kata-kata dia, dia menonton, tengok tu orang kafir. Orang kafir dia suka, kita pula orang beriman yang masuk dalam syurga akan ketawakan orang kafir. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala bayar balik, balas balik. Itu keadaan. Jadi kita kalau orang kata kita orang keji, kita pedulilah. Kita atas kebenaran. Kita dalam kebenaran. Tapi kalau dia nak persenda kita, dia nak memperolok-olokkan kita, dia nak apa dia?
mengkeji, maki, biarlah kita kebenaran, esok kamu kena ingat. Tu kalau orang kafir dia kata kita tak ada unsing. Nampak tak? Tapi perkara yang kita perlu pertahankan. Tak, kalau menjatuhkan status orang Islam, dia mempermainkan orang Islam, jadi ada masa kita kena tunjuk taring kita juga. Nampak tak? Tapi keadaan zaman sahabat dan keadaan mereka lemah lagi masa tu, biar. Tapi Allah Ta'ala cerita dalam Quran, esok kamu ketawa pula apa-apa ni. Nampak tak? Tu maknanya bab maknanya semua Allah Ta'ala yang Maha Adil, Allah Ta'ala akan balas kembali apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Allah balas balik, tak unsing. Kalau kita tak ambil balas di dunia pun, tentu balasan di akhirat. Tu keadaan dia. Allahu Akbar. Orang hasad, dengki, macam-macam lah. Hasad, dengki, khianat, mengkhianati. Ada satu kedai di dekat dengan pondok kita lah, dia jual bahulu tapi dia proses itu jadi juga nampak bahulu, memang laris lah. Kita dok beli, jangan beli kan. Kali ni beli, dia tahu dah, kita pun bagi tahu dah dok pondok gian-gian. Jadi apabila kita nak beli bahulu tadi, dia tanya pula, Ustaz dok pondok? Ya, pondok sini. Nak minta tolong nak buat sembahyang hajat. Sembahyang hajat apa hal pula? Dia kata kedai. Kita faham selalu lah, boleh sebut kedai, faham lah. Padahal jual bahulu, jual tepi jalan depan rumah je, begitu je. Bukan kedai-kedai besar, rumah dia depan, dia bakar situ. Tapi memang nampak laris lah. Ada sentiasa lah pengunjung dia tu. Dia kata tak boleh dah, ada orang mula khianat dah. Mula khianat dah. Entah wire dia kerat sana kerat sini, entah apa benda dia buat kacau kedai dia tu. Minta sembahyang hajat dah. Tolak-tolak bala ni. Dia minta sembahyang hajat, tengok. Maknanya tu keadaan kita. Diuji, dicoba maju sikit, senang sikit, tak boleh. Dia orang hasad ni sentiasa ada. Hasad ni sama ada dengan sebab senang, susah kita. Senang tu memang mudah. Kelebihan sikit, siap. Allahu Akbar. Haji. Tapi kalau kita sabar, teruskan. Tak, kita ikhtiarlah. Sembahyang hajat apa semua, doa apa semua. Tapi kita teruskan sabar, insya-Allah. Allah Ta'ala uji kita sebenarnya. Dalam ujian Allah Ta'ala. Itu keadaan dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sikit sebanyak perkongsian kita daripada hadis kita Adabul Mufrad, beberapa hadis yang kita baca tadi mengenai doa yang Nabi ajar, iaitu Allahumma apa dia? Ya muqallibal qulub tsabil qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Jadikan doa dalam sembahyang kita, doa-doa harian kita, dan boleh kita doa warid juga, doa sebelum salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Ya muqallibal qulub tsabil qalbi ala dinik. Kerana jangan kosong, tahiyat tu jangan kosong daripada doa, kerana dia sunnah. Baru kita bagi salam. Kemudian boleh kita mengumpat dengan mana menyatakan perangai seseorang yang memang hakikatnya berlaku sungguh untuk kita menyelamatkan orang lain. Memang kita nyatakan keburukan dia. Tapi kalau tak buat jahat, jangan kita nyatakan dia jahat. Kerana kita musuh dengan dia, kita mereka-reka cerita. Itu haram. Menuduh, fitnah. Itu jaga, maknanya dari segi tuturan cakapan seharian kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah, dapat kita diberi kepahaman, dibuka pintu hati kita memahami agama, perjalanan kehidupan kita mengikut berlandaskan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wa sunnah wa ta'wilul hikmah wa ma yanfa'una fid dunya wal akhirah wa dina ila sawa'i sabil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna minal muslimin wal mu'minin. Allahumma ja'alna minas salihin wal muttaqin. Allahumma ja'alna minaz zahidin wal mujahidin wal mujtahidin. Allahumma ja'alna minas sabirin wasyakirin wal mukhlisin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustad'afin wal mujahidin alladzina yujahiduna fi sabilik fi kulli zaman wa makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdik.